Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi tujuan live ini adalah untuk menjawab satu dua persoalan yang diajukan kepada saya, dan di atas berdasarkan persoalan itu, maka tajuknya ialah UMNO Critical, Zahid sedang cuba membeli masa. Jadi apakah maksud saya akan jelaskan. Jika audio jelas, tolong maklumkan kepada saya. Tetapi sebelum itu, sebelum saya kepada tajuk, ada yang minta saya ulas, ya, anugerah yang membawa gelaran Tan Sri kepada Lim Kit Siang. Now, perkara itu sebenarnya benda dah berlaku. Jadi saya ada pandangan peribadi saya, tetapi sama ada saya akan ulas atau tidak, saya nak tunggu dulu, sebab ada benda yang sedang saya perhatikan, dan mungkin saya akan ulas, mungkin tidak, ya. So bersabarlah, sebab tujuan saya buat live ini bukannya untuk mengulas sentiasa setiap satu yang berlaku. Dan dalam babak Kit Siang ini sebenarnya sudah ada banyak ulasan daripada pihak-pihak dari pembangkang, ya, dan atau berkait dengan pembangkang, dan banyak ulasan itu saya 100% bersetuju. Jadi saya kira tak perlulah saya ulas, melainkan ada satu perkara yang sedang saya perhatikan, dan sekiranya perlu saya akan buat ulasan lanjut, ya. Sebab ulasan saya biar lazimnya kalau banyak orang dah ulas, saya tak ulas topik itu, melainkan saya fikir ada benda yang perlu ditambah atau mungkin ada perspektif lain, baru saya ulas. Okey, so itu dia lah babak Kit Siang. Apapun, saya tidak sekali-kali, secara peribadi, ya, saya tidak sekali-kali, ya, akan merujuk kepada Kit Siang sebagai Tan Sri sampai bila-bila. Tapi saya hormati keputusan untuk menganugerahkan kepada beliau gelaran tersebut. Okey. Jadi sekarang kepada tajuk, ya, UMNO Critical dan Zahid sedang membeli masa. Jadi saya ditanya, Regi, takkan Zahid tidak tahu UMNO ni dah critical? Satu Malaysia boleh nampak, ya. China tidak kira yang dah fras dengan Pakatan Harapan ataupun yang sokong Pakatan Harapan pun dah nampak merata. Anda boleh tanya mereka, UMNO dah critical, dan UMNO tidak berada di landasan yang betul di bawah kepimpinan Zahid. Semua orang Melayu yang saya jumpa kata memang UMNO akan hangus, ya, pada PRN. Okey, so semua dah nampak. Jadi saya ditanya, kalau orang dah nampak, takkan Zahid tak nampak, takkan MKT tak nampak? Sebab mereka masih bercakap bongkak seperti seolah-olah mereka ni boleh menang esok. So what is going on? Okay, so jawapan saya, memanglah, kalau anda tahu, saya tahu, Zahid pun tahu, Puan Zarkashi pun tahu, semua dalam MKT tahu UMNO dah tengah karam dan akan karam. So mereka dah tahu, dan semestinya mereka cemas. Lebih-lebih lagi, anda rujuk kepada live saya yang terdahulu, satu atau dua hari sebelum ini, ya, mereka bertambah cemas apabila Tun Mahathir dan Muhyiddin Yassin bersetuju mengetepikan perbezaan pendapat mereka dan bersedia bekerjasama, ya. Jadi ada penyatuan ummah menyeluruh di belah pembangkang. So mereka dah begitu cemas, dan PH pun dah cemas, dan PH amat cemas kerana mereka akan hilang sekurang-kurangnya 20% undi Cina atas mungkin sebab boykot atau orang Cina tidak keluar mengundi, tetapi mereka tidak akan dapat tambahan sokongan orang Melayu yang mereka harapkan daripada UMNO. So things are very critical untuk PH, tetapi berlipat kali ganda kritikal buat UMNO. UMNO dalam proses nak karam. Okay? So Zahid tahu benda ni, Puan Zarkashi tahu benda ni, MKT tahu benda ini. So mengapa mereka masih menunjukkan seolah-olah mereka yakin, cakap positif, sampai menyindir bekas-bekas ahli UMNO, kalau nak datang PAU boleh datang. Why benda ni berlaku? Ya, mengapa mereka nampaknya macam tidak kisah, tidak malu apabila mereka buat satu perhimpunan madani, kan, di rumah UMNO sendiri, tetapi
3/4 dewan dipenuhi oleh Cina dari DAP ataupun PKR, puak liberal lah, dipenuhi oleh puak liberal. Mengapa mereka sanggup melakukannya? Jawapannya, mereka dah terlalu cemas, terlalu kritikal, takkan mereka nak mengaku. Jadi mereka, especially UMNO, Zahid sedang mempamerkan wajah bahawa everything is okay. Ini hanyalah teori-teori palsu yang dilontarkan. Actually we are doing very well. Kadang-kadang mereka akan panggil seorang penganalisis dan media-media yang sudah jadi pro UMNO. Ya, kita tahulah ada satu media tu yang dahulunya macam Malaysia Kini famous, sekarang dah jadi media UMNO, ya, akan tulis pendapat penganalisis. Oh, sebenarnya UMNO ini ataupun sokongan Melayu semuanya auta lah. Okey. So mereka sedang berbuat demikian kerana hendak membeli masa. Sebabnya kalau UMNO dah sendiri menunjukkan dengan jelas ianya cemas, maka usaha untuk penolakan akar umbi yang memang dah penolakan akar umbi terhadap Zahid yang memang dah nyata akan menjadi terlalu meluas, ya. So mereka cuba mengekang perkara tu sehingga PRN. Tapi setakat PRN bolehlah mereka memperdaya orang. Tapi lepas PRN, satu Malaysia, satu dunia malah akan lihat keputusan. Masa tu memang tak boleh nak tipu lagi ataupun selindung lagi. Tahap kritikalnya UMNO, apabila UMNO hilang terlalu banyak kerusi pada PRN, apabila PH bukan seteruk UMNO tapi akan hilang juga beberapa kerusi, ya. Jadi rakyat akan nampak tahap kritikalnya gandengan PH dengan BN dan akan nampak bahawa UMNO dah hampir karam. So masa itu akan menjadi menyeluruh penolakan terhadap Zahid dan UMNO. Tetapi saya kira lepas tu pun akan cuba beli masa. Mereka akan cuba beli masa. Jadi bagaimana? Okey. Mungkin, ya, sebab mungkin Zahid akan satu kemungkinan lah kes dia akan gugur, katakan, ya. Mengapa saya kata kemungkinan ni? Sebab lah ni pun benda pelik dah jadi. Mahkamah dah kata kes Zahid ni ada bukti prima facie. Maknanya mahkamah dah nampak ada bukti prima facie, jadi dia minta Zahid bela diri. So bila benda ni dah berlaku, memang tak patut Zahid kemukakan bukti baru kepada Peguam Negara untuk pertimbangan jika kes dia perlu digugurkan. Patutnya pada tahap ni, jika ada bukti baru, Peguam Negara nasihatkan Zahid bawa pergi masuk mahkamah, dan memang kena bawa pergi masuk mahkamah untuk dan bela diri. Sebab dah ada bukti prima facie, mahkamah dah putuskan. Tapi perkara pelik berlaku, iaitu mahkamah setuju tangguhkan sementara menunggu Jabatan Peguam Negara sama ada kes Zahid boleh digugurkan. So ini sudah terlalu pelik dan menimbulkan syak ada usaha untuk gugurkan kes Zahid. Jadi jika kes Zahid digugurkan, katakan sekarang lah, untuk tujuan perbincangan, jadi sebelum PRN kalau gugur, UMNO yang dah sedia tenat akan lagi tenat pada PRN kerana terlalu ramai akan marah, tidak percaya dengan apa yang berlaku. Jadi kalau ada pun inisiatif nak gugurkan kes Zahid, saya kira akan dilakukan selepas PRN. Kerana lepas PRN, kalau katakan UMNO ni dah kena teruk, dah hilang banyak kerusi, dah tenat, ya, mestilah tekanan agar Zahid berundur ni yang memang dah besar di dalam UMNO ni, sebab MKT lah ni dua orang bosku, ya, akan menjadi berlipat kali ganda lebih besar di peringkat akar umbi dan sebagainya, meluas. Mereka akan minta Zahid berundur. So jika katakan kes Zahid digugurkan selepas itu, maka Zahid akan ada alasan. Kes dah digugurkan, perhatian orang akan dialihkan kepada hakikat bahawa kes sudah digugurkan, maka Zahid akan kata tidak ada sebab saya lepaskan jawatan Presiden UMNO, sebab saya sekarang terbukti tidak melakukan kesalahan. Jadi sekarang kita perlu fokus untuk membina semula UMNO, sebab sekarang orang tidak ada masalah untuk menyokong UMNO sebab presidennya tidak ada kes. Jadi dia akan cuba beli masa. Itu jangkaan saya, dan jangkaan ini bukannya sewenang-wenangnya saya buat, sebab memang ada
contoh-contoh terdahulu di mana Zahid sentiasa cuba beli masa dalam banyak perkara, ya, cuba beli masa, ya, apabila nak buat satu-satu keputusan, ya, sebelum PRU 15, nak tangguh pemilihan, cuba beli masa, untuk melakukan sesuatu yang dia hendak. Jadi dia akan cuba beli masa, ya. Kerana apa? Asalkan cuba beli masa, ya, dia boleh kekal sebagai Presiden UMNO. Saya kira dia akan buat, kerana inilah orang yang telah melanggar perlembagaan UMNO tetapi dilindungi oleh kerajaan, ya, di mana menteri telah salah guna kuasa mengatasi ROS untuk beri perlindungan supaya Zahid boleh melanggari perlembagaan UMNO dan jawatan dia tidak dicabar oleh sesiapa. Jadi kerajaan melindungi dia, jadi dia nak takut apa, ya? So dia akan cuba beli masa. Sebabnya UMNO khawatir bahawa jika ada presiden baru, atau Zahid khawatir jika ada presiden baru, maka UMNO dah hampir 80% saya dengar, 70 hingga 80% dah menentang Zahid dan menentang Anwar. Jadi presiden baru mungkin tarik UMNO keluar daripada kerajaan, ya, itu yang ditakuti. Jadi mereka akan cuba beli masa, tarik masa, dan lepas itu jika Zahid masih tidak ingin letak jawatan dan tidak berjaya diundurkan, maka akan berlakulah, saya kiralah berkemungkinan besar MP-MP akan keluar UMNO dan kosongkan kerusi Dewan Rakyat dan mungkin sertai perikatan dan sebagainya. Tetapi walaupun akan perlu ada pilihan raya kecil sekalipun, Anwar jika hilang majoriti akan terpaksa letak jawatan. Jadi mereka nak elak benda tu, jadi mereka akan tarik masa sampai bila? Bacaan saya, mereka akan cuba tarik masa, ya, Zahid akan cuba tarik masa sampai tahun depan dengan retorika demi retorika, ya, dengan helah demi helah sampai tahun depan. Mengapa tahun depan? Itu buat masa ni saya tidak ingin komen lah. Tapi dia akan cuba tarik masa sampai tahun depan. Ada sebab tu, ada sebab yang saya lihat, ya. So apakah yang akan berlaku dalam pada Zahid akan cuba tarik masa? Adakah MP-MP akan terus cuba bersama UMNO, terus cuba menyingkirkan Zahid, atau adakah mereka akan bertindak? Itu anda perlu lihat sendiri, ya, selepas PRN. So, itu sahajalah penjelasan saya kepada persoalan, ya, mengapakah kalau kita dah tahu, ya, kalau kita dah tahu UMNO ni dah kritikal, takkan Zahid tak tahu. Jadi what is going on? Jawapan saya mudahlah, mereka sedang cuba tarik masa untuk lengahkan kemungkinan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tumbang tahun ini. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.